Hadis sekadar untuk kongsi. Hadis saya tengok depan mata saya sendiri. Hari selepas kejadian 3 hari bulan, 4 hari bulan, Ustaz Wadiano dalam keadaan yang tak sedar lagi sebab dia pencucuk ubat ketika tu. Sebab dia bau dia patah dan berlaku keretakan pada bahagian tempurung kepala. Jadi doktor bimbang bila CT scan tu dia pun tengok ada beberapa some issues yang tak boleh bagi dia sedar lagi. Dalam keadaan duduk sakit dan pagi tu saya ingat waktu tu ayah saya almarhum dalam bilik pembedahan, Ustaz Murtaza dalam bilik pembedahan. Jadi saya hantar ayah saya dalam ward 18 di Taipei duduk bertentang dengan Ustaz Wadi. Pukul 4-5 pagi saya nak gerak dia untuk semayang. Saya pergi bisik, saya pergi dekat dia duduk sebelah dia. Tuan-tuan di mulut dia sebut Allah. Allah. Itu saya tengok depan mata. Entah bukan kita nak angkat dia, kita taksub pada dia, bukan. Hak ni saya tengok depan mata. Mulut dia sebut Allah, Allah, pelan Allah, Allah. Saya tanya doktor tu, dia sedar kan? Dia kata tak, kita dah abuse kan dia. Baru saya teringat, saya musafir dengan dia beberapa kali lah. Antaranya saya pernah pergi tahun lepas, 2 tahun lepas, saya pergi Kota Kinabalu, program dakwah dengan dia. Bila pergi ke sana ni tuan-tuan, itulah di antara amalan yang ketika dia sihat yang dia akan baca. Allah, 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 Allah. Dia tidur dengan macam tu lah. Tidur Allah, 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 dia tidur macam tu. Kita pun alhamdulillah lah tak tinggal agak amalan kita sebelum tidur tengok WhatsApp. Nah ni ceramah sungguh tak benar kalau tak tengok tu rasa macam tak boleh tidur. Takut kena tindih. Orang dia tengok depan mata betul-betul ketika dia sakit macam tu pun mulut sebut Allah, Allah. Kita duk fikir kalau kita lah tengah duk sihat pun tidak ada kalimah yang kita lazim tak agak-agak ketika sakit keluar ada kalimah tu. Sebab tu hari ni tengah duk sihat carilah ruang dan waktu Allah izin. Kat saya, kat tuan-tuan sama 24 jam sehari. Dalam sejam 60 minit. Dalam setiap minit 60 saat. Ruangan kalimah tahlil la ilaha illallah mungkin 1 saat setengah. Takkanlah sehari zalimnya kita dengan diri sendiri, zalimnya kita dengan roh kita, zalimnya kita dengan Allah. Nak sebut 100 kali pun berkira Allah 24 jam. Jenuh kena jawab. Jenuh kena jawab nanti. Allah kata 24 jam bagi takkan tak boleh kot 100 kali sehari. Tuan-tuan jam kita. Maka sebab tu pastikan ada kalimah ni dengan kehidupan kita. Moga-moga saat nak mati Allah izinkan dilembutkan lidah untuk sebut kalimah tahlil ni. Dan yang terakhir kata Nabi SAW dalam doa disebut dalam Sahih Bukhari dalam bab doa qabla salam, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maqram. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada minal ma'thami, perbuatan dosa ataupun perbuatan maksiat yang dilakukan. Banyaknya hari ni perbuatan mungkar yang berlaku, minta Allah pelihara kita. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada kekuatan melainkan Allah yang memberikan kekuatan tersebut. Mungkin Allah nak pelihara kita tuan-tuan sekali keluar daripada ni, sepatutnya mungkin kita akan tengok orang yang mendedahkan aurat, tapi Allah pelihara malam ni tak nampak. Malam ni balik nak tengok wrestling contohnya. Baru duk buka televisyen, duk nganga dengan televisyen, terlena. Kira malam tu selamat. Esok petang duk atak dah. Hari Selasa esok memang dah besok nak puasa sunat hari Abiad. Hari sunat hari Abiad ni. Nak duduk rumah tak bangun pergi mana. Pukul 3, pukul 4 duk ready nak tengok cerita India tukar jadi ulang. Dalam duk nganga duk tunggu tengok terlena pula dah. Tak tengok cerita tu hari tu. Bukan kata berdosa besar ke tengok tak. Terpelihara lah duk tengok pusat orang duk tengok sebagainya. Allah pelihara minta minal ma'sami, terpelihara daripada perbuatan dosa. Dalam bab perbuatan dosa sombong lah. Saya dengan tuan-tuan sama buat dosa belaka. Terus duk berasa ustaz kata aku dia kenal ke aku. Bukan soal kenal ke tak, Nabi sebut dah kullu bani adam khata' tadi. Semua manusia melakukan kesalahan, buat silap. Dan yang terakhir Nabi kata apa? Wal maghram, dan mohon perlindungan daripada hutang yang tertunggak. Fa khala lahu khailun, bila sahabat dengar Nabi kata maghram, sahabat tanya, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'izu minal maghram. Wahai Rasulullah, kenapa kamu minta banyak perlindungan daripada hutang yang tertunggak? Nabi sebut innar rajul ghurrima haddatsa fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang yang berhutang, yang pertama dia cenderung untuk bercakap bohong, Nabi kata. Yang kedua, dia sangat mudah untuk memungkiri janji. Dan betul yang Nabi sebut ni. Orang yang berhutang, dia suka berbohong. Dia akan cenderung untuk cakap bohong. Tuan-tuan, orang yang pernah berhutang dengan kita, tengok perkataan ketika nak pinjam duit macam mana. Dia kata, weh pinjam duit ha? Dia kata, minggu depan dengan bang aku bayar. Gaji masuk 24 hari bulan. Aku telefon bank negara hantar kat bank yang dulu.
Oh kemah. Abang kata betul nak bagi cepat. Biasanya macam tu. Batu Nabi kata seboleh-bolehnya elakkan daripada berhutang. Kebimbangan berada pada dua penyakit tadi, dia akan cenderung untuk bercakap bohong. Janji pada sekian-sekian tarikh tapi senyap itu tak bayar, tak nampak ke rupa. Dan akhir zaman ni jadi macam mana? Orang yang berhutang dia tak rasa salah, orang yang bagi hutang rasa malu. Tengok tak? Kita jumpa orang kita bagi hutang, kadang-kadang kita segan dengan dia. Dia relax ya. Oh ya sihat tu, sihat kalau hutang. Kan? Dan tidak entah gelak ni sebab entah kita yang duk ada ni duk cek telefon ni berapa ramai orang list hutang kita jadi segan kalau jumpa dengan dia, kalau boleh nak elok. Patutnya dia segan tengok kita. Dah akhir zaman terbalik. Kita pula nak telefon ni, nak abang kata weh nak bayar hutang bila tak tahu nak atok kataan macam mana. Ni duk pegang telefon, nak telefon dia pikir mula nak cakap apa kat dia, nak mula dengan pantun kajang Pak Malau, kajang Belipat, kau nak mula lagu mana ni tuan. Tak tahu ayat tu. Dia tidur lena terkangkang. Kau tak ada masalah apa. Ni akhir zaman ni. Tu Nabi kata orang yang berhutang, Nabi kata inna rajul khurrima haddatha fakadzdzaba. Dia sangat cenderung dan sangat dekat untuk berbohong. Bukan kata salah ustaz, kata kami tak boleh hutang so boleh, elakkan dua penyakit ni. Wa wa'ada fa akhlafa, dan yang kedua maka sangat cenderung untuk mungkir pada janji. Jangan bimbang bulan depan mesti aku bayar banyak. Hang bukan tak kenal aku sabda member baik ni dulu ni sekali ni. Tu. Tunggu bulan depan, punya depan tak timbul. Maka dari sudut perjanjian dia mula mungkin. Dua sifat tadi berada pada 4 ciri-ciri orang yang munafik yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Betul beringat, hutang tak salah. Kalau memang terdesak, berhutanglah. Nabi pernah berhutang kepada Zaid bin Sa'nah. Kalau kita baca dari riwayat hadis dalam kitab Mukjizat Rasulullah, Nabi pernah minta kan dia, Nabi berhutang dengan dia sebab Zaid bin Sa'nah datang mengkabarkan keadaan satu kabilah yang hampir murtad. Maka Nabi kata, kamu ada apa Zaid? Kerana aku ada 80 takar kurma yang aku boleh pinjamkan kepada kamu. Ketika itu Zaid bin Sa'nah merupakan pendeta Yahudi dan dia masuk Islam dengan peristiwa tadi. Dia bagi Nabi pinjam. Dia jumpa dengan Nabi sebelum tarikh pembayaran, dia cekik baju Nabi macam tu. Kita tengok dalam kitab Mukjizat Rasulullah. Dia pegang baju Nabi ni, orang panggil apa? Orang TKM panggil apa? Cekak. Dia cekak baju Nabi, dia angkat dalam keadaan sehingga akan disebut dari riwayat memberikan bekas pada bahagian kulit Nabi. Sahabat di antaranya Sayyidina Umar bangun, dia kata, wahai Rasulullah, kalau kamu izin aku pancung kepala dia. Tu dia. Ni bukan 3 line, 7 line lah ni. Normal jangan dia buat pasal. Hang buat lebih kurang kat Nabi, dia tak kira siapa dia. Hang pendeta Yahudi ke, hang ni pemimpin daripada sekian kabilah mana pun, hang buat daya memang sakit. Nabi kata, wahai Sayyidina Umar, tenang. Kamu marah, tak perlu kamu marah dia, kamu kena marah ke aku sebab aku berhutang dengan dia. Nabi tenangkan macam tu. Terus Zaid bin Sa'nah rasa malu, dia lepas daripada cekakkan baju tadi. Lepas. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kamu tunaikan dulu hak, bayar dulu saya hutang pada Zaid bin Sa'nah. Dan Nabi kata, kamu tambah lagi 20 takar kurma. Zaid bin Sa'nah rasa malu gila-gila punya. Dia nak bagi Nabi marah, nak tunjuk akhlak Nabi pada orang ramai, biar kata Nabi jenis marah. Nabi tak marah, malah bukan Nabi balas pula. Wala yajzi bi sayyi'atin sayyah. Nabi balas pula dengan kebaikan. Dah lama cekak baju orang lebih kurang lagu tu ya. Kalau kita kurang-kurang setongkos tanah lu sekali. Orang duk main buat lebih kurang apa dia, duk main tempat orang duk buat samsing sangat. Orang kata orang bayar lah kalau kita lah. Tapi tak, Nabi habaq wahai Sayyidina Umar, walaupun ketika tu Nabi ada advantage. Nabi ada sahabat-sahabat yang ramai. Zaid bin Sa'nah main Lone Ranger ya. Main seorang-seorang ya. Kalau kita mau kita bubuh sekeh dulu. Dan Nabi kata dekat Sayyidina Umar, kamu bayar balik dan tambah lagi daripada 80 takar, 1 takar bersamaan 3 kilo. Maka 20 kilo Nabi kata tambah lagi bersamaan 60 kilo, lebihkan timbangan kepada Zaid bin Sa'nah sebab dulu dia tolong aku. Menyelamatkan daripada kabilah Fulan bin Fulan ni daripada murtad. Allah. Nabi pernah berhutang tapi Nabi ajarkan kita seboleh-bolehnya kalau tak berhajat sangat, kalau tak perlu sangat, janganlah berhutang. Sebab bimbang di saat matinya orang yang berhutang. Maka disebut dalam kitab Matan Abu Syuja', disebut dalam Al-Khasbu, benda yang kita mengambil hak orang dalam saat kita tak selesai, maka benda tu akan ada perhitungan di Yaumul Mahsyar. Di Yaumul Mahsyar ketika tu kita tak bayar dengan duit, kita akan bertukar, dia namanya sistem bata, kita akan memberikan amalan. Kita di hari ni amalan kita banyak ke tak?
Tu je lah. Kalau amalan tuan-tuan tahu ustaz, alhamdulillah takatlah buku amalan penuh dah. Kalau ada lagu tu tak apa, tapi cerita dia kemarin pun jangan kata muka surat pertama pun tak penuh lagi ni. Jadi tak ada, jangan duk cari pasal lah. Maka elakkan daripada berhutang. Nah, maka ni doa yang Nabi ajar, boleh tengok dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab doa qabla salam yang Nabi ajarkan kepada kita untuk mohon perlindungan daripada fitnah kubur, fitnah dajjal dan fitnah kehidupan dan fitnah mati. Tuan-tuan kita baca sama-sama hadis ni. Baca sama-sama sekali doa insya-Allah bagi ingat. Siapa yang buat telefon rakam terus. Tidak sikit nak kena ulang banyak kali pula. Yang buat telefon buka rakam terus. Nah, dalam bab saya ulang hadis ni dalam bab dalam Sahih Bukhari dalam kitab ad-doa qabla salam. Dalam bab ad-doa qabla salam, doa Nabi sebelum Nabi bagi salam, maksudnya doa yang Nabi baca dalam solat Nabi. Dan dia tidak wajib semata-mata dalam solat, boleh baca di luar solat ketika waktu mana pun tak ada masalah. Cuma Nabi mengamalkan doa ni di dalam solat. Kata Sayyidatina Aisyah, kana yad'u fi solat. Perbuatan tadi Nabi lakukan di dalam solat sebelum salam. Saya baca hadis yang pernah An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Aku melihat perbuatan ini Nabi lakukan, doa ini Nabi bacakan di dalam salat sebelum daripada salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi baca? Nabi baca yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil khabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal makhram. Khaina guna situ khain. Makhram ni hutang yang tertonggak. Maksudnya kalau janganlah bagi kita mati dalam keadaan menanggung hutang, minta selesaikan tu ketika kita hidup hari ni insya-Allah. Walaupun mungkin pada adat tu, ustaz saya hutang banyak, ustaz tak apa, buatlah perjanjian kalau makan tempoh masa yang panjang pun cuba cari kaedah untuk kita selesai. Jangan sekali-kali di antara saya dan tuan-tuan mati dalam keadaan menanggung pada benda hutang ni. Takut nak kena perhitungan yang panjang di yaumul mahsyar, nak kena selesai dengan orang kita hutang. Walaupun nilai cuma wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ayat yang terakhir. Khairan yarah ayat yang sebelum tu. Maka berhati-hati dalam bab ni. Moga-moga Allah memberikan kefahaman yang baik kepada kita semua. Moga-moga pertemuan pada malam ni mendatangkan manfaat pada saya yang membaca dan tuan-tuan yang mendengar dan semua sekali lah insya-Allah. Kita melakukan salah dan silap, kesalahan kita Allah ampunkan. Allah memberikan peluang untuk kita kembali dengan keadaan taat kepada Allah. Dan Allah tidak membolak-balikkan hati kita jauh dengan jalan yang sesat yang pernah mungkin kita buat sebelum ni insya-Allah.